saja cikgu akan mulakan kelas kita hari ini tentang aspek tata bahasa. Baik, kamu gunakan buku BM1 untuk mencatat nota. Okey, tajuk kita hari ini ialah kata tugas. Baik, kata tugas. Baik, dalam kata tugas ni ada banyak kata, ada banyak perkataan dalam kata tugas. Jadi kita akan lihat satu saja di bawah satu kelompok kata, satu kelompok kata dalam kata tugas. Jadi kita fokus kepada satu saja. Okey, sebelum kita belajar tentang kata tugas, mari lihat dulu standard kandungan untuk kelas hari ini. Standard kandungan 5.1 iaitu memahami dan menggunakan perkataan daripada pelbagai golongan kata dalam pelbagai ayat. Nampak sini ya. Perkataan menggunakan perkataan daripada pelbagai golongan kata. Nanti golongan kata ni apa dia, nanti kita akan lihat. Seterusnya standard pembelajaran 5.1.3 memahami dan menggunakan kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar dan kata pangkal ayat dengan betul mengikut konteks. Jadi di sini kamu boleh nampak tak tajuk apa yang kita nak belajar? Daripada golongan kata, kata tugas, di bawah kata tugas. Ya, pandai. Bagus. Kata perintah ni cikgu dah warnakan dengan warna merah ni. Okey. Memahami dan menggunakan kata perintah dengan betul. Memahami dan menggunakan kata perintah dengan betul mengikut konteks ayat. Konteks ayat. Baik, kita pergi seterusnya. Setelah kita tahu standard kandungan, standard pembelajaran daripada aspek tata bahasa, hari ini tajuk aspek tata bahasa. Okay. Kemudian objektif yang ingin dicapai pada pelajaran hari ini ialah murid dapat menyatakan kata perintah yang terdapat dalam petikan yang dibaca dan menggunakannya dengan betul mengikut konteks. Okay. Dapat menyatakan kata perintah. Apa pula kriteria kejayaan? Kalau objektif ni secara umum saja, cikgu tak tetapkan berapa yang kamu nak kena nyatakan kata perintah tersebut. Jadi kriteria kejayaan ialah pada akhir pelajaran, murid dapat menyenaraikan dua kata perintah yang terdapat dalam petikan dengan tepat dan betul. Menyenaraikan dua kata perintah. Kamu kena ingat dua kata perintah. Dan bila dah dapat kata perintah, yang kedua kriteria kejayaan hari ini, murid dapat membina satu ayat. Satu ayat bagi setiap kata perintah yang telah disenaraikan. Sebenarnya kamu senaraikan dua kata perintah, kamu kena bina dua ayat lah. Satu kata perintah, satu ayat. Jadi ada dua kata perintah, dua ayat. Faham? Faham, Ibu. Faham apa yang kamu nak belajar hari ni? Haris je jawab. Orang lain mana? Cikgu harap faham lah. Baik, seterusnya. Ini dia yang cikgu sebut tadi. Golongan kata. Kata tugas ni termasuk dalam golongan kata. Ni dia. 3, 2, 9, 17. Apa tahu golongan kata dalam bahasa Melayu? Ada berapa golongan kata dalam bahasa Melayu? Tadi ada 4 warna, jadi maksudnya ada? 4 golongan kata dalam bahasa Melayu. Tadi suara siapa yang merdu tu? Apa yang jawab 4? Adik jawab 4 golongan. Okey, bagus. Adik jawab 4 golongan kata. Betul, 4 golongan kata. Okey, yang pertama ni 3 ni. Apa yang 3 ni?
Yang kamu dah belajar mula-mula sekali. Kamu sekolah rendah pun cikgu ajar mula-mula sekali. Kata apa? Kata apa? Siapa tahu? Ada 3 jenis dia kata ni. Ada khas, ada am, ada ganti nama. Kata ganti. Jadi golongan yang pertama ni kata golongan kata yang pertama kata apa? Ada am, ada khas, ada 3 tu. Ada am, ada khas, ada kata ganti. Kata Jadi, nama. Ya, itu yang cikgu nak dengar tu. Kata nama. Okay? Okay, bagus. Kata nama ada kata nama am, kata nama khas, ada kata ganti nama. Okay, golongan kata yang kedua apa? Yang warna hijau tu. Ada 2. Golongan kata ni ada 2 juga. Apa golongan kata apa? Baik, golongan yang kedua ialah golongan kata ada transitif dan tak transitif. Yang tu golongan kata apa? Sekarang kita sedang belajar golongan kata apa? Kamu sedang menulis kata apa? Sedang menulis, sedang mandi, sedang makan, kata apa? Kata kerja. Itulah yang saya nak, kata kerja. Yang kedua kata kerja. Ada kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Kata kerja tak transitif cikgu dah ajar dah kan? Cikgu dah bagi video supaya tengok tu. Okay, so tonton. Okay, seterusnya yang ketiga ada 9 jenis kata ni iaitu kata adjektif. Ada 9 jenis, ada 9 kelompok. 9 jenis kata adjektif iaitu apa? Ada banyak lah yang cikgu dah ajar dah. Warna, bentuk, cara, jarak dan sebagainya. Ada 9 tu. Kemudian yang terakhir ni, yang warna merah ni lah yang cikgu tulis tajuk tadi kat depan sekali tajuk. Slide cikgu yang pertama tadi apa? Kata? Catat tak tadi? Kata tugas. Ya, bagus. Baik, kata tugas. Jadi inilah 4 golongan kata yang cikgu ada nyatakan tadi pada bahagian standard kandungan. Kan dalam bahagian standard kandungan tadi ada sebut tentang golongan kata. Jadi inilah 4 golongan kata dalam bahasa Melayu. Ada 4 saja. Jangan jawab sampai 31 pula. Ada 4 saja golongan kata. Itu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Okey. Seterusnya. Yang 31 tadi saya dah kira nombor-nombor dekat dalam warna. Itulah. Tak payah. Saja cikgu nombor tu yang masuk cikgu kata nama ada 3, kata kerja ada 2, kata adjektif ada 9 jenis, kata tugas ada 17 kata di bawah kata tugas ni. Jadi kata tugas ni banyak. Salah satunya yang kita belajar hari ni iaitu kata. Hari ni kita belajar kata apa tadi? Tugas. Ialah kata tugas. Bawah kata tugas tadi dalam objektif pelajaran tadi. Kata apa yang cikgu nyatakan tadi? Kata perintah. Ya, kata. Bagus. Maksudnya kamu fokus lah tadi. Kamu tengok betul-betul kata perintah. Hari ni kita nak baca kata perintah. Tapi sebelum tu kita lihat dulu golongan kata dan kata tugas. Kita tengok kata tugas sekejap secara sepintas lalu. Okay, kata tugas ni kita boleh dikelompokkan kepada 4 iaitu 1 golongan kata tugas kata penyambung ayat. Yang kedua kata praklausa. Pra ni sebelum pra. Yang ketiga kata prafrasa dan pasca frasa dan yang keempat kata pasca kata. Jadi jangan tengok nombor 1, 3, 4 ni tak payah. Kita nak tengok yang nombor 2 ni iaitu kata praklausa. Kerana kata perintah termasuk dalam golongan kata praklausa. Pra tu sebelum maksudnya sebelum klausa. Kata-kata yang kita gunakan sebelum klausa. Okey, apa itu klausa? Yang pertama, tengok
kata praklausa ataupun kata sebelum klausa. Pra ni sebelum. Tak ada rapat kalau kata imbuhan pinjaman ni. Contohnya prasekolah. Prasekolah tu maksudnya sebelum sekolah. Prasekolah. Sebelum masuk darjah 1, murid-murid pergi dulu sekolah prasekolah tu. Okay, kata praklausa ialah sejumlah perkataan yang terletak di hadapan klausa. Kalau pra ni di hadapan klausa. Okay, fungsi kata praklausa adalah untuk menimbulkan seruan, pertanyaan, pengiyaan atau sebagai penerang kepada pangkal klausa. Okay. Seterusnya klausa ini merupakan satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat yang menjadi konstituen, unsur, konstituen ni unsur. Satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat yang menjadi unsur kepada ayat. Dia boleh menjadi ayat. Klausa merupakan ayat yang membentuk ayat majmuk. Boleh. Yang penting kamu fahamlah maksud klausa tu. Kalau tak sepenuhnya pun kamu bolehlah sikit-sikit. Okay? Maksudnya dia pendek sajalah klausa ni. Dia taklah ayat yang panjang-panjang tu. Okay. Seterusnya kita lihat kata praklausa. Okay, kata praklausa ni salah satunya ada kata yang kamu akan belajar nanti iaitu kata perintah. Selain kata perintah, ada 4 lagi kata praklausa yang kamu akan belajar. Okay? Yang pertama kata seru. Kata seru cikgu dah ajar kan? Masa kita bersemuka dulu. Ingat tak? Ada tak kata seru? Ada cikgu. Contoh apa kata seru? Oh, apa lagi? Aduhai dan sebagainya. Okay, yang kedua kata tanya. Kata tanya ni kalau cikgu tak ajar pun kamu tahu kan kata tanya. Boleh tengok kata tanya ni apa, kalau untuk manusia siapa, apa lagi? Di mana, kenapa, mengapa. Itulah kata tanya. Okay, seterusnya kata perintah. Inilah kata yang tajuk kita hari ini. Kemudian yang keempat kata pembenar. Yang ni nak mengiyakan penyataan. Benar, betul cikgu, benar cikgu. Kata pembenar. Okay. Dan yang keempat kata pangkal ayat. Yang ni biasanya digunakan dalam prosa klasik. Jadi kata perintah salah satu kata praklausa dalam kata tu tugas. Okay. Boleh nampak tak? Boleh cikgu. Okay. Seterusnya kita lihat kata perintah. Okay, tengok orang tu dia baca sambil tutup mata. Pandai dia kan. Sambil tidur boleh baca. Kata perintah ialah kata yang digunakan untuk menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah, arahan, larangan, silaan atau permintaan. Okay. Kata yang digunakan untuk menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap arahan, larangan, silaan atau permintaan. Ada berapa perkara dalam kata perintah? 4. Iaitu arahan, larangan, silaan atau permintaan. Okay. Terusnya kata perintah. Okey. Siapa tahu perkataan-perkataan yang menunjukkan kata perintah ataupun penanda kata perintah? Siapa tahu boleh cuba jawab? Tolong. Bagus. Haris. Okey, melarang. Okey, kalau melarang apa perkataan yang kita gunakan? Jangan. Okey, bagus. Lagi? Dah keluar dah. Usah. Tidak. Selain jangan ialah usah. Ni nampak usah. Selain jangan ialah usah. Sama maksudlah. Okey. Untuk kata perintah meminta. Meminta. Contoh kata perintah meminta apa? Sila. Okey, bagus. Sila, ada lagi minta. Satu lagi? Hendak. Harap. Oh. Nampak tu? Harap. Minta, harap, tolong.
Okey. Yang ketiga, menjemput ataupun silaan. Kita nak menjemput ataupun silaan lah, kata silaan. Contoh, jemput dan juga sila. Okay, yang ni untuk silaan, untuk jemput. Okay, yang satu lagi ialah menyuruh ataupun arahan. Arahan, ada tak kata yang apa khusus untuk arahan, menyuruh ni? Kalau kamu suruh adik kamu buat sesuatu, ada tak penanda ataupun kata yang khas untuk menyuruh? Tak Suruh. ada. Tak ada kan? Kita akan terus je cakap dekat dia. Tiada kata tertentu. Contohnya, basuh kasut tu. Kan? Kita arah, kita suruh. Apa lagi? Sapu sampah. Ada tak kita ada perkataan tertentu? Tak ada kan? Untuk menyuruh ni tak ada perkataan tertentu. Tetapi nanti kita akan lihatlah. Okey, yang pertama ni melarang. Okey, melarang kata perintahnya ialah jangan, usah. Okey, fungsinya apa? Tugas kata perintah melarang ni. Untuk melarang ataupun menegah seseorang daripada melakukan sesuatu. Kita tak bagi orang tu buat sesuatu, kita guna kata perintah jangan ataupun usah. Okey, penggunaannya dalam ayat nombor 1, jangan bermain di situ. Ada perkataan jangan, kan? Nombor 2, usah kamu hubungi aku lagi. Usah, perkataan usah ni kita melarang lah orang tu, jangan hubungi aku lagi. Contohnya lah, usah hubungi aku lagi. Jangan ni terlebih keras kan? Jangan pijak rumput. Jangan makan di dalam kelas. Okay? Faham tak? Faham, Ibu. Okay, bagus. Okay, meminta. Meminta, kata perintahnya minta, harap, tolong. Fungsinya memohon pertolongan dan membuat permintaan. Okay, yang ni kalau meminta ni dia lebih lembut lah. Kalau melarang tadi dia keras sikit. Meminta ni dia lembut sikit. Minta tuan-tuan bersabar sebentar. Harap kamu dapat memahami masalah saya. Tolong temankan adik saya ini. Dia lebih kepada nada yang rendah sedikit berbanding melarang tadi. Okey. Yang ni untuk meminta. Apa perkataan meminta? Minta, harap, tolong. Hafal. Ada berapa dah? 5 kan? Tadi ada 2 kan? Ya. Tadi 2. Jangan, usah. Yang tu je kamu catat. Yang ketiga, meminta ni harap, minta, tolong. 5 dah. Okay, yang tu je kamu ingat. Dan yang ketiga, menjemput. Silaan. Okay, jadi kata perintahnya 2 saja, iaitu sila dan jemput. Fungsinya untuk mempersilakan seseorang ataupun untuk menjemput seseorang. Penggunaannya dalam ayat. Okey, 1, sila ambil makanan di sana. 2, jemput masuk. Ataupun jemput duduk. Apa lagi? Jemput makan. Siapa boleh ulang balik 7 kata perintah? Minta, harap, tolong, jemput, sila, jangan, Usah. usah. Okay, bagus. Haris, terbaik. Okay, yang keempat ni menyuruh. Menyuruh yang tadi cikgu kata tak ada kata tertentu. Kata perintahnya ditiadakan lah, digugurkan. Tiada dalam dalam klausa tersebut. Okay, untuk kata menyuruh ni, kata ganti nama diri orang kedua digugurkan. Okay, maksudnya dalam klausa tu tak ada kata ganti nama diri orang kedua. Macam tu menyuruh biasanya kita bercakap dengan orang lain kan, orang tersebut kan. Jadi kata ganti nama diri orang yang kedua tu tiada. Kemudian yang kedua, ada penggunaan partikel kah, partikel lah, lah. Nanti kita tengok contoh ni, pujuklah. Pujuklah budak yang menangis itu. Okay, ini ialah ayat
menyuruh, dari segi menyuruh kata perintah. Tanda seru digunakan jika mengandungi unsur perasaan. Okay, kata perintah pun boleh juga tanda seru. Tetapi nak beza dengan ayat seru ialah ayat perintah ni dia tak ada kata seru, tetapi ada tanda seru di belakang ni. Pujuklah budak yang menangis itu, kerana dia mengandungi unsur perasaan. Bila ada unsur perasaan, kita boleh letakkan tanda seru. Tapi dia bukan ayat seru, bukan kata seru. Fungsinya untuk memberi perintah ataupun arahan. Contoh ayat yang pertama, bawakan anak pokok itu ke sini. Yang ni yang saya kata menyuruh ni, basuh kasut. Awak beritahu adik awak kan, basuh kasut sekolah sekarang. Maksudnya kata ganti nama diri orang kedua tu kita tak sebut. Kita talarkan soalan tu kepada dia, kita talarkan perintah tu kepada dia. Kan? Buatkan saya secawan kopi. Memang suami-suami cakap dekat ni lah, bapa-bapa cakap dengan ibu-ibu kan. Buatkan saya secawan kopi. Macam bos lah mengarah pekerja. Okay, bawakan anak pokok itu ke sini, pujuklah budak yang menangis itu. Jadi untuk kata perintah, boleh ada kata perintah ataupun tiada kata perintah. Kalau ada yang 7 kata tadilah, kalau ada kata perintah, ada yang 7 tadi yang kita belajar. Kalau ada keadaan pula tak ada kata perintah, macam contoh yang ni, menyuruh ni. Boleh faham tak? Boleh go. Jadi dah habis dah pelajaran kita. Untuk latihan, untuk latihan boleh nampak tak? Boleh baca tak yang kisah ni? Baca skrip sketsa di bawah dengan teliti, kemudian kenal pasti kata perintah yang terdapat dalam petikan. Kisah Hang Tuah. Baik, sekarang boleh mula baca. Kisah Hang Tuah. Alkisah pada satu masa dahulu. Ada seorang budak lelaki, ada pun namanya Tuah. Sedang dia membeli kayu api di rumahnya, tiba-tiba terdengar orang menjerit-jerit. Lari, lari, ada orang mengamuk. Ayo tutup semua tingkap dan pintu. Jangan biarkan anak-anak keluar. Ada orang mengamuk. Betul, ada orang mengamuk di pasar tadi. Dia sedang ke sini. Tiba-tiba muncul orang yang mengamuk, orang gila. Itu di hadapan mereka. Mukanya bengis, ditangani ada sebelah keris. Di tangannya ada sebelah keris. Mengapa kamu mengamuk? Jangan mencuba mujuk aku. Cepat pergi dari sini budak. Tolong bertenang dan bersabar, Tuan Hamba. Apakah yang menyebabkan kamu jadi begini? Adakah kamu dihina? Benar, kamu semua telah menghina aku. Aku mau membunuh kamu semua. Kala kian orang gila itu pun menikam orang kampung yang ada di depan, dari tepinya. Ada yang luka di tangan, ada yang luka di kaki. Tuah pun melompat ke depan yang untuk menghalangnya. Perbuatan orang gila itu. Menghalang perbuatan orang gila itu. Baik, terima kasih. Terima kasih semua. Bagus. Penuh penghayatan, terutamanya semua boleh baca dengan intonasi dan nada yang baik. Minta maaf ada beberapa kesalahan ejaan di tangan tu cikgu silap tulis. Sekarang kamu kenal pasti. Tadi cikgu suruh kenal pasti apa? Kenal pasti kata perintah yang terdapat dalam petikan ataupun ayat yang ada kata perintah tu. Cuba lihat balik dan nyatakan satu kata perintah. Ada tak kat sini? Dalam slide yang pertama ni ada tak? Ada je rasa. Siapa nak jawab? Kata perintah pertama, lari-lari, ada orang yang mengamuk. Orang yang pertama. Lari-lari, ada orang mengamuk. Perintah kan? Lari-lari, ada orang mengamuk. Bagus? Betul? Tapi yang ni dia tak ada kata perintah kan? Yang ni menyuruh. Dia menyuruh orang lari. Tapi tak ada kata perintah. Tak apa. Yang kedua? Betul? Yang pertama?
Saya cikgu. Jangan biarkan anak-anak keluar. Laju. Siapa tadi jawab? Sebelum Haris tadi. Siapa tu? Siapa yang jawab tadi sebelum Haris tadi? Saya cikgu. Siapa? Apa jawapan kamu? Ayo tutup semua tingkap dan pintu. Ayo tutup semua tingkap dan pintu. Okey, selain tu? Jangan biarkan anak-anak keluar. Ada kata perintah tak? Ada jangan. Yang ni ada kata perintah. Okey, bagus. Kita tengok slide yang kedua. Sebab kamu kena pasti 2 kata perintah. Kita dah ada 1 dah, jangan. Okey, cari lagi dalam slide kedua ni. Cikgu, saya jumpa. Yang mana? Tolong bertenang dan bersabar. Okey, Tuan bagus. Ada kata perintah apa? Kata perintahnya apa? Tolong. Tolong. Okey, bagus. Ada lagi? Orang lain macam mana? Ada lagi tak kata perintah? Jangan mencuba memujuk aku. Ya, bagus. Jangan kita dah jumpa tadi kan? Ulang. Tapi baguslah kamu nampak di situ. Ada lagi tak? Tak ada dah. Tak ada. Tak ada dah cikgu. Bagus, saya tak ada. Okey, baik kita. Kamu dah dapat dah 2 tadi? Nombor 1 jangan. Jangan biarkan anak keluar. Lepas tu yang kedua tadi tak ada kata perintah. Tapi dia ayat ni ayat perintah lah. Menyuruh. Okey, dan yang ketiga tadi Tolong. Okey, jadi kamu ada 2 dah kata perintah. Kamu dapat kena pasti 2. Okey, bagus. Sekarang kamu perlu bina Ayat. Bina ayat daripada kata perintah jangan dan tolong. Jadi kamu kena tulis 2 ayat lah. Buat latihan ni dalam buku kamu tadi. Okey. Senaraikan. Kemudian senaraikan macam yang cikgu tunjuk ni lah. Senaraikan jawapan. Kemudian ayat kamu. Ayat 1 dan ayat 2. Okey. Itu saja. Ada soalan? Habislah kelas. Sebagai tanda sokongan, jangan lupa tekan butang like, komen, share dan juga subscribe channel Cikgu Zihan. Terima kasih.